ke uji bakat tersebut. Seterusnya seperti dijanjikan, kita nak bercakap lebih lanjut berkenaan tentang dalam bidang keusahawanan ataupun bidang perniagaan ini sudah pasti tiada had umur ataupun had usia untuk anda memulakan perniagaan tersebut, dan ia adalah sentiasa berubah dan juga sentiasa dinamik dalam progres keusahawanan itu. Untuk itu saya amat bersati untuk bersama dengan Puan Fatimah Syam yang juga merupakan seorang usahawan dan juga pesara guru. Terima kasih Puan bersama dengan kami pada pagi ini. Alhamdulillah, sebelum kita bergerak lanjut, ya, mungkin kita nak berkongsi dengan sahabat-sahabat kita yang sedang menonton pada ketika ini untuk menceburi bidang keusahawanan pada usia yang mungkin digambarkan ada yang berpandangan sudah terlalu lewat, tetapi tidak sedemikian. Pengalaman Puan sendiri dalam menceburi bidang perniagaan ini, sejak bila bermulanya menceburi bidang perniagaan? Okey, terima kasih. Saya Cikgu Fatimah Syam, ya, dah melibatkan diri dalam dunia keusahawanan. Ya. Bermula daripada umur 30-an. Maknanya masa tu saya masih lagi dalam perkhidmatan sebagai seorang guru. Saya buat secara orang kata separuh masa lah. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya, dalam 2 tahun saya dapat melancong ke 8 negara. Saya dapat anugerah 2 kereta, alhamdulillah. Jadi sehingga saya pencen, saya terpaksa pencen awal. Kerana saya rasa saya nak fokus kepada bidang keusahawanan. Ya. Jadi itulah cerita pengalaman masa lalu. Apa perniagaan yang diceburi ataupun yang diusahakan oleh Puan pada ketika awal memulakan perniagaan? Okey, peringkat awal, biasalah bila kita seorang staf ataupun kaki tangan kerajaan memang sebenarnya tak boleh. Tetapi kerana saya buat secara lepas tempoh waktu kerja, jadi saya terlibat dalam dunia networking lah. Ya. Jadi itu pengalaman awal di peringkat awal. Dan selepas itu saya ada buka beberapa salon. Dan masih lagi bekerja. Jadi itulah pengalaman pertama saya. Dan saya bermula kembali selepas saya tamat dalam perkhidmatan. Saya memang seriuslah dalam bidang bisnes. Ya. Kalau tidak keberatan, mungkin boleh diceritakan sudah berapa puluh tahun berkecimpung dalam perniagaan pada usianya ini, Puan? Sekarang usia saya 61 tahun. Saya bermula masa umur awal 30-an. Okey. Maknanya lebih hampir 30 tahun. Alhamdulillah. Okey Puan, kita berbalik kepada fokus perbincangan kita ini. Tips yang boleh dikongsikan kepada mereka yang merasakan agak terlewat untuk menceburi bidang keusahawanan ataupun ada kekangan masa ataupun mungkin pada ketika ini sedang bekerja dalam satu bidang yang lain. Jadi mereka mungkin tertanya-tanya apakah ada kesempatan, adanya ruang untuk kita menceburi bidang perniagaan ini. Jadi pada permulaannya apa mungkin nasihat yang boleh dikongsikan? Untuk kita nak melangkah masuk ke bidang keusahawanan ini, yang pertama, ya, kita kena ada persediaan diri lah. Persediaan diri dari segi mental, fizikal, untuk mengharungi, ya, cabaran dalam dunia keusahawanan, dunia bisnes itu. Sebab sangat besar, sangat banyak cabaran. Dan bukan semua orang, ya, yang boleh melalui liku-liku itu. Jadi bagi saya, pertama kita tanya diri kita, jika kita memang ada impian dalam hidup yang kita nak capai. Jadi bagi saya suka dalam bidang ini, keusahawanan. Okey. Dalam sepanjang tempoh itu turun naik bidang perniagaan ini, apa pengalaman yang paling mencabar yang mungkin pernah dilalui dan boleh dijadikan pengajaran yang berguna untuk para usahawan lain? Okey. Cabaran yang pernah saya lalui itu banyaklah, ya, jatuh bangun. Tapi kita kena ingat, ya, orang yang berjaya, yang kaya, jutawan, semuanya telah melalui liku-liku dan melalui zaman kejatuhan mungkin berkali-kali. Dan itu yang saya lalui. Tapi apapun saya kata, saya kena bangkit. Sebab itu yang minat. Jadi kita tadi tip yang pertama ialah persediaan diri. Tip yang kedua ialah kita kena ada hala tuju. Kita kena ada vision kita sendiri untuk bagaimana kita nak melalui zaman itu. Sama ada kita nak serius, kita nak secara santai-santai. Bagi saya, bila kita dah masuk dalam bidang keusahawanan, kita kena serius
Sebab kita ada impian yang kita nak capai. InsyaAllah. Menceburi bidang keusahawanan ini perlu ada ilmu. Yes. Dan untuk ilmu itu dari mana kita boleh peroleh ataupun boleh kita tuai ilmu keusahawanan ini? Ilmu keusahawanan ini pasti wajib, mesti ada. So, bagi saya rasa saya dah menghadiri berpuluh kursus atau seminar motivasi. Kita kena ambil ilmu. Jadi kita masuk dalam bidang apa, so kita kena fokus untuk ambil ilmu daripada orang yang berjaya. Kena ada mentor. Dalam bisnes ni kita kena mentor kita adalah siapa yang dekat dengan kita yang dah berjaya. So kita kena hadiri kursus, training dan sekarang ni banyak kelas dalam Zoom meeting. Itulah yang sedang dan telah saya anjurkan bersama tim saya, insyaAllah. Puan, kalau 30 tahun dahulu, telefon pun masih lagi gagang telefon yang fizikal di rumah. Kini 30 tahun kemudian, telefon sudah boleh digunakan untuk perniagaan secara dalam talian. Maka zaman sudah berubah, platformnya itu juga lebih meluas. Jadi pengalaman yang Puan lalui sepanjang daripada 30 tahun yang lalu sehinggalah kini, bagaimana ruang platform yang ada ketika ini memudahkan seorang usahawan? Kalau dibandingkan zaman saya dahulu memanglah sangat mencabar sebab kita tidak ada kemudahan talian telefon, cuma telefon office ataupun telefon rumah. Itu pengalaman pertama saya. Dan kemudian dalam setahun selepas tu baru ada keluarlah telefon yang pertama, Celcom. Alhamdulillah masa tu dah mula ada topi yang panjang yang besar tu. Macam bawa beg. Yes, yang berat tu. Jadi itu saya bermula di zaman itu. Dan sekarang ni dengan kemudahan sistem teknologi yang memang sangat canggih, jadi memang banyak jutawan lahir di kalangan kumpulan generasi Y, generasi muda. Jadi kita yang otai-otai ni, kita ambillah contoh mereka, terima cabaran tu, sahut cabaran. Kalau mereka boleh, kenapa kita yang dah berusia seperti saya, kita boleh terus berjaya, kaya, insya-Allah. Okey Puan, apakah para usahawan yang berada mungkin pada usia yang digambarkan sebagai lebih daripada dewasa ini terbuka dan menerima ruang perniagaan secara platform dalam media sosial seperti penggunaan Instagram, TikTok, Twitter dan sebagainya? Apakah mereka lebih terbuka dalam menerima ruang perniagaan seperti itu? Ya, kita tak dapat nafikan bahawa lahirnya ramai usahawan yang berjaya, kaya jutawan adalah melalui platform dengan kemudahan teknologi sekarang. Macam saya, kumpulan otai, kita masih lagi menggunakan secara offline. Generasi sekarang banyak secara online. Jadi kita kena belajar ambil ilmu daripada kumpulan anak-anak muda ni. Saya belajar daripada anak-anak saya. Jadi Alhamdulillah, kita banyak buat juga kelas Zoom meeting, kelas online lah. Secara perjumpaan masa dalam PKP memang lebih kepada Zoom meeting. Cuma sekarang ni Alhamdulillah masing-masing dah boleh datang berjumpa secara offline. Jadi kita memang sentiasa mencari peluang untuk memperkembangkan rangkaian. Sebab dalam bisnes networking saya memang kena membesarkan rangkaian dari semasa ke semasa, insya-Allah. Insya-Allah. Kita sentiasa adakan training. So anda di luar sana boleh follow saya, boleh datang ke ofis saya di Stokis di negeri Selangor, kawasan Gombak. InsyaAllah. Apapun otai masih berbisa. Ya, otai masih berbisa. Okey Puan, mungkin ada juga yang bertanya, kalau sekiranya selepas bersara tidak tahu apa lagi yang ingin dilakukan, mungkin ada yang cuba untuk berniaga dan sebagainya. Apakah usia 56 ataupun 60 tahun itu digambarkan sudah terlewat untuk menceburi bidang perniagaan? Iyalah, memang agak terlewat. Tetapi apapun bagi saya, yang penting persediaan mental tadi, fizikal, kita kena sentiasa pastikan kita sihat. Sebab itu perniagaan yang sesuai untuk kumpulan generasi saya adalah produk kesihatan. Jadi kita kena cari produk yang sangat bagus, yang terbaik, insya-Allah. Apa saja masalah kesihatan akan dapat dipulihkan secara berperingkat. Dan kita banyak sangat testimoni daripada kumpulan kami
yang dulunya tak boleh berjalan, dah boleh berjalan. Yang dulunya bongkok, 3 tahun, 4 tahun duduk dalam rumah, tak keluar dunia, tak tengok dunia luar. Tapi Alhamdulillah, selepas amalan produk kesihatan daripada syarikat kami, sekarang dah boleh ceria, boleh bawa kereta, ya, boleh keluar rumah, dah boleh pergi shopping, boleh pergi melancong. Jadi di sinilah saya rasa satu kebahagiaan sebenarnya bila melihat rakan-rakan otai kita yang boleh kembali ke dunia luar. InsyaAllah. Kita sama-sama kongsi rezeki, ya, Puan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Puan kerana bersama dengan kami. Itu dia Puan Fatimah Shah. Boleh juga ikuti ataupun mendapatkan maklumat lanjut. Okey, boleh hubungi saya 013-250-4120. Okey. Cikgu Fatimah Shah. Terima kasih. Tidak ramailah peminat yang menghubungi. Okey, terima kasih Cikgu Fatimah kerana bersama dengan kami. InsyaAllah kita kongsikan apa juga ilmu yang boleh digambarkan bersama bagi mereka yang minat menceburi bidang keusahawanan. Kita nak berehat seketika. Selepas ini kita akan bercerita tentang laporan operasi haji 1443 Hijri ataupun bagi tahun 2022 bersempena dengan musim haji pada tahun ini, dan kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini.